Bertemu kembali di Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat dan menjelang pilihan raya kecil PRK Don Chini pada 4 Julai Sabtu depan, kami banyak membawakan laporan mengenai komuniti di sana, terutamanya komuniti orang asli. Dan sebelum ini ada laporan yang mengatakan mereka mengalami isu bekalan air, bekalan elektrik dan sebagainya. Seperti mana kita saksikan dengan pilihan raya sebelum ini adalah masa yang paling baik untuk kita menimbulkan persoalan ataupun isu-isu tempatan di kawasan-kawasan terbabit, tetapi ini juga tidak bermaksud laporan ataupun perhatian terhadap isu ini tidak perlu sahaja terhenti apabila berakhirnya kempen pilihan raya ini, tapi ini juga masanya untuk kita membincangkan semula tentang isu-isu yang dihadapi oleh komuniti orang asli. Seperti mana yang kita ada juga membawa laporan sebelum ini di Realiti Rakyat, bagaimana agaknya mereka terkesan dengan pelaksanaan PKP ini. Mereka juga tidak terasing daripada kesannya, daripada impaknya apabila mereka juga terputus bekalan daripada luar dan juga bagaimana mereka juga terjejas pekerjaan mereka di sana. Ya, dan isu ataupun perkara yang melibatkan komuniti orang asli ini sentiasa mendapat perhatian ketika seperti event ataupun pilihan raya kecil seperti ini. Tetapi di masa sama, di sebalik isu ataupun penyelesaian yang diberikan, ada individu yang melakukan mengambil pendekatan sendiri dengan membantu komuniti orang asli ini. Terutamanya ini kisah seorang guru besar, bekas guru besar sebenarnya di Kampung Tasik Mentiga di sini, yang walaupun dia sudah bersara tetapi semangat dia untuk melihat anak bangsa komuniti orang asli ini tidak tertinggal dalam pendidikan terus diperjuangkan walaupun selepas dia bersara ataupun pencen lah bahasa mudahannya kan. Baik, kita ada laporannya disediakan oleh rakan setugas Faris Azman. Akid Huad, 62 tahun, bekas guru besar di salah sebuah sekolah di kawasan itu, tidak pernah mengenal penat lelah dalam mengajar setiap anak-anak orang asli di Don Chini. Dia yang juga guru besar orang asli pertama di negara ini pada tahun 1980-an sentiasa mahu pendidikan masyarakat orang asli meningkat. Sebenarnya pendekatan saya semasa tingkatan 6 lah. Sebab saya tengok terlalu rendah daripada keyakinan masyarakat orang asli terhadap pendidikan. Sebab itu saya, kalau boleh satu ketika semasa saya tingkatan 6, saya seorang guru lah, nak bina dan bimbing mereka. Sebab itu semasa saya habis STP dulu, saya dapat tawaran di MPSI, Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim, tahun 78. Saya terus belajar sana lah. Apabila dipindahkan ke Sekolah Kebangsaan Tasik Chini, Akid terus memegang azam untuk menjadikan sekolah itu sebagai sekolah cemerlang. Hanya beberapa tahun memegang jawatan sebagai guru besar, akhirnya misi menjadikan sekolah berkenaan sebagai sekolah cemerlang berjaya. Saya dapat pendekatan semasa di sekolah. Sampai bertukar ke Sekolah Kebangsaan Tasik Chini, saya dapati prestasi terlalu rendah. Jadi saya visi dan misi bersama guru-guru dan ibu bapa menyebabkan nak wujudnya sekolah jadi sebuah sekolah cemerlang lah. Sebab itu saya ambil perhatian, bimbing pelajar-pelajar daripada pra sekolah tahun 1 sehingga tahun 6 dapat ada perubahan, dapat mencapai prestasi yang terbaik. Bila saya dah bersara, saya teruskanlah program nak meyakinkan mereka, nak menyedarkan mereka bahawa pendidikan itu amat penting. Meskipun sudah 2 tahun bersara, niat memupuk anak orang asli berpendidikan tidak terhenti. Akid tekad mengajar tuition secara percuma kepada anak-anak orang asli yang lemah pelajarannya. Saya ambil perhatian di sini ialah pada anak-anak mereka yang bermasalah dari segi pencapaian. Yang terbaik iaitu berdasarkan pada daya usaha ibu bapa lah. Tapi yang bermasalah saya ambil perhatian supaya peningkatan mereka dapat kita bantu lah. Itu dapat kita bantu kelemahan-kelemahan pencapaian mereka. Tuition berdasarkan kepada yang mereka waktu mereka lapang, waktu mereka senang. Kalau waktu contoh kalau musim buah jangan. Memang tak ada ruang punya.
hilang dia orang. Walaupun hanya di bawah pondok, nilai ilmu itu tidak memilih tempat. Sebaliknya, setiap anak-anak orang asli dibimbing sehingga membuahkan hasil dalam pembelajaran mereka. Ada perubahan, ada peningkatan. Itu pun berdasarkan tempat-tempat yang tertentu yang ada peranan guru-guru memberi penerangan keyakinan pada ibu bapa. Kalau misal kata kawasan pendalaman yang jauh, tak ada respon daripada guru-guru menyebabkan keyakinan dan pendekatan diorang tak berubah. Saya selalu juga dipanggil oleh pihak-pihak jabatan, pihak-pihak IAB, program-program saya teruskan. Sehingga sekarang lah. Selagi saya termampu lah. Saya mampu, saya teruskan program-program yang melibatkan pendidikan. Kita beri keyakinan dia. Beri penerangan. Keyakinan dia pendidikan tu sangat bernilai. Sangat bermakna. Dapat membantu kehidupan mereka. Bila keyakinan dia berubah, dia akan berubah. Dia beri pendekatan untuk anak-anak dia belajar dan terus meningkatlah ke tahap yang terbaik. Tidak hanya di hadapan rumahnya, Akid turun mengajar anak-anak orang asli sehingga ke dalam hutan. Semua dibuat tanpa dibayar. Hanya mahu melihat satu hari nanti anak orang asli setanding dengan masyarakat lain. Saya fokus macam ni berdasarkan kepada murid yang sangat lemah. Murid yang selalu melakukan ponteng kelas, tidak hadir sekolah. Jadi cara pendekatan saya ialah menghampiri keluarga ini, ibu bapa ni. Walau ke mana mereka berada pun, walau dalam hutan ke, saya terus bersama mereka. Jadi keyakinan dan bentuk persahabatan, pendekatan saya itu menyebabkan mereka rasa sangat bernilai. Berdasarkan kepada situasi mudah bersama mereka. Tak kira di mana, bukan buah pokok saja. Tepi sungai, contoh dia di pinggir paya, contoh mak dia sedang memancing. Tengok situasi yang kita dapat bersama. Bagi saya itu. Sebab itu saya fokus pada pelajar yang bermasalah. Kadang-kadang saya hilang 2 hari, 3 hari dalam hutan bersama keluarga. Benarlah kata pepatah, hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa. Ketekunan dan semangat Akid Huat ini perlu dijadikan sumber inspirasi bagi guru di luar sana. Bukan wang yang dicari, tetapi niatnya hanya satu, melihat semangat bangkit masyarakat orang asli mengejar pendidikan demi mengubah kehidupan mereka. Harapannya turut disandarkan kepada wakil rakyat yang bakal dipilih, seperti condong yang menongkat, rebah yang akan menegakkan, iaitu pemimpin yang akan membantu atau menjaga rakyatnya ketika kesusahan menimpa. Sebenarnya saya tersentuh kalau pencapaian mereka, terutama kawasan pendalaman. Kalau ada peluang-peluang wartawan Astro ni pergi tempat yang bagi saya amat duka cita lah. Sebab tidak sehari pun ada di antara mereka yang bersekolah. Saya tonjol satu bentuk yang huruf A pun mereka tak tahu apa benda tu. Masih ada lagi sekarang. Memang tergurislah perasaan saya. Harapan saya pada yang berhormat wakil rakyat, harapan supaya ambil perhatian terhadap pendekatan tahap pencapaian anak-anak orang asli di kawasan dalam ni, supaya dapat bersama dengan terutama pihak JAKWA, pihak Jabatan Pelajaran, push sikit ambil perhatian sikit terhadap taraf tahap pencapaian mereka lah. Terutama di kawasan terpencil jauh di dalam. Sebagai contoh, kalau Don Cini ini di Kampung Melai contoh, saya selalu berada di sana siang dan malam untuk membantu murid-murid yang di kawasan betul-betul kawasan pendalaman. Di pulau-pulau di dalam tasik itu. Itu harapan saya lah. Terima
Terima kasih Faris Azman atas laporan tersebut. Ini satu perkongsian yang menarik. Ini mungkin menimbulkan lebih banyak lagi perdebatan ataupun persoalan. Contohnya persoalan perlukah kita bukan memaksa tapi perlukah kita menyediakan peluang untuk orang masyarakat komuniti orang asli mengikut cara hidup kita, ataupun dan masa sama persoalan mengenai ini bukan persoalan hak untuk mendapat pendidikan, itu adalah hak untuk semua. Cuma pilihan sama ada mereka mahu atau tidak itu terpulang kepada mereka, komuniti orang asli yang mempunyai cara hidup yang jauh berbeza dengan kita. Dan itu antara laporan yang kami bawakan dari Dun Chini. Jangan lupa saksikan banyak lagi laporannya di astroawani.com menjelang dengan PRK pada 4 Julai ini. Kita akhiri Awani Pagi segmen khas Realiti Rakyat di sini bersama saya Naila Huda. Saya akan jumpa lagi. Bye.